Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim wal ard. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang ada untuk kita sembang pagi ini. Sembang pagi ini sebab saya dapati banyak posting-posting daripada sahabat juga berkaitan dengan AI. AI katanya artificial intelligence. Okey. Sebelum itu saya umumkan insya-Allah saya akan bicara esok mengenai rare remedies materia medika homeopati untuk tajuk nombor 96 Asterias rubens. Okey, kita bicarakan esok. Satu remedi yang dibuat daripada ikan starfish. Okey, hari ini hanya simbang selama 5-10 minit. Artificial intelligence. Sebenarnya, hakikatnya, ini bukan sahaja matlamat mereka yang terlibat dalam bisnes swasta. Tetapi inilah juga target WHO. WHO ingin mengedepankan perubatan moden yang banyak berasaskan kemodenan, berasaskan mesin-mesin yang mudah ditentukan tentang penyakitnya. Orang ini sakit apa, ini kumpulan sakit apa, boleh disalur terus ke bahagian-bahagian tertentu. Ada target masa dia pula untuk berapa lama berada di situ, kemudian pergi ke mana dan ke mana. Semua tu, sebab itu perancangan lengkap daripada WHO. Sebab itu dia harus kontrol. Bagi saya, dia harus kontrol semua negara di dunia supaya mengambil sistem perubatan moden alopati yang boleh dimekanistikkan, boleh menerima sistem robotik. Homeopati tak boleh. Perubatan lain tak boleh. Homeopati tak boleh jadi walaupun kita buat sistem, kita buat macam saya buat terapeutik berasaskan program yang kita panggil e-pengamal kita buat, tetapi dia memerlukan juga ilmu. Memerlukan juga ilmu berkaitan dengan homeopati, memerlukan juga untuk penilaian kita, untuk memilih remedi, potensi keberapa, untuk diguna bagi merawat pesakit. So, dia tidak boleh jadi mekanistik. Yang mekanistik, perubatan moden, yes. Perubatan moden, yes, boleh dibuat secara mekanistik. Sebab kita treat, kalau antara kita dengan KKM lah, kita kata kita merawat individu secara menyeluruh. Kita rawat secara holistik. So, kita tidak boleh bersifat mekanistik. Kalau perubatan moden, dia boleh check ini simptom-simptom ni semua ni. Okey, ini boleh masuk kumpulan geng darah tinggi. Yang ini boleh masuk geng orang sakit gout. Yang ini geng orang sakit senggugut. Pelbagai jenis sakit, kencing manis, apa semua tu, boleh masuk ke kumpulan tu, dia dah ada ready ubat-ubat apa untuk orang berkenaan. Dan dia ada stages pula. Orang yang sakit jantung ni, stage pertama dia apa, stage kedua dia apa, stage ketiga dia apa. Sampai stage berapa umpamanya. Mereka yang kena COVID lah. Stage 1 berada di sini, di ward ini. Stage 2 pergi ke ward sana. Stage 3 pergi ke mana.
Stage keempat, kita bagi pada mesin seluruhnya. Tidurkan dia. Beri pada mesin. Mesin lah yang kontrol dia. Okey Kenapa ini berlaku? Inilah kaedah mekanistik dalam perubatan moden. Memudahkan pengurusan di hospital. Kaedah homeopati susah. Kaedah acupuncture pun tak boleh. Kaedah-kaedah lain tu dia bukan mekanistik. Alopati boleh buat begitu. Sahabat saya, cerita sahabat saya meninggal hujung akhir bulan 12. Saya baru nak jumpa masa lepas raya minggu lepas. Saya kontak nombor telefon, dimaklumkan kepada saya bahawa beliau sudah meninggal. 27 hari bulan 12. Beliau adalah presiden kelab pemberita ke apa di negeri Pahang. Bila saya dengar cerita, beliau didapati mengalami komplikasi jantung. Pada tahun itu jugalah. Sudah banyak kali komplikasi jantung. So disarankan, saya dengar beliau disarankan supaya sebab sukar nak handle, disarankan untuk ditidurkan. Ini bukan COVID ya sahabat ya. Ini orang ada komplikasi jantung. Sudah sampai satu tahap, tidak boleh nak dikawal, disaran untuk ditidurkan. So, ditidurkanlah. Lepas itu, pada tarikh sekian itulah yang dikonfirm bahawa beliau sudah meninggal dunia. Saya tidak mendapat khabar lah. Ini sahabat saya yang saya sudah tidak menemui beliau lebih kurang 40 tahun. Jadi agak mengejutkan juga bila saya dapati ada berita dalam surat khabar, boleh cari dalam surat khabar. Sahabat saya nama Datuk Nik Naizi Husin yang meninggal 27 hari bulan 12 2023. Okey. Ini orang-orang, bukan orang sakit COVID sahaja. Sampai satu tahap dia boleh sampai pada proses okey, susah. Dia hantar untuk ditidurkan. So, menyenangkan. Semua doktor yang lain boleh rehat. Semua boleh rehat. Hantar dia pada mesin untuk ditidurkan. Mesin lah kontrol. Sampai satu masa, kalau dia rasa dia boleh kembali normal, mungkin dia boleh still alive. Tapi bila tidak normal, itu last stage dia, dah pergilah. So, saya melihat seperti ini adalah pelepasan tangan dari pihak yang terlibat dalam ilmu perubatan. Okey, last choice ni hantar dia ke mesin. Itu. Ini hakikatnya. Bagi saya lah. Inilah hakikatnya yang terjadi. Sebab itu semua ni secara mekanistik. Ini sebab kebetulan ramai yang buat naikkan isu-isu artificial intelligence. Dan dikatakan dengan kemasukan artificial intelligence banyak daripada kerja-kerja yang sekarang dijalankan oleh manusia bakal digantikan oleh robot. Banyak macam-macam kerja. Kerja restoran pun begitu juga akan dibuat secara mekanistik oleh AI. Oleh AI lah, kita sebut ringkas AI. Menggantikan manusia. Itu dah masuk dalam TikTok. Itu sudah masuk dalam TikTok. Mengenai AI ni, penggunaan robot-robot untuk menggantikan manusia. Dan sistem yang boleh mengambil sistem robot ni dalam ilmu perubatan ialah sistem perubatan moden. Itu dah pasti. Sekarang benda dah berjalan, kita pun dah tak boleh nak kawal dah. Homeopati sendiri bukan orang homeopati yang kawal. Sebab semua sudah dibuat majlis sistem herba, sistem acupuncture, semua dia ada persatuan-persatuan yang sudah ada perjanjian dia dengan KKM lah. Sudah perjanjian, semua mesti ikut apa arahan KKM. Dan mungkin ada pelanggan yang masih nak kepada kita dengan bayaran kos sekian-sekian. Dan kos perubatan alternatif semakin lama semakin meningkat. Semakin lama semakin meningkat. Sebab apa? Kita pun, pengamal pun terpaksa membayar kos yang tinggi.
kos yang tinggi. Sekarang ubat-ubat homeopati bukan senang nak dibeli. Bukan senang, semuanya nak kena buat sendiri. Kalau ubat sapu tu, mengikut yang diceritakan kepada saya, salah seorang pegawai KKM tu, kita kena buat sendiri. Arahan kepada bahagian farmasi kita, buat ubat sapu, kita bagi. Tak boleh beli daripada India, daripada Pakistan tak boleh beli. Boleh beli dengan syarat orang Pakistan dan India tu register dengan KM setiap ubat. Yang Khatib Bahola punya Anika kena register kalau masuk daripada yang Pakistan punya yang buat mother tincture tu, kena register. Masing-masing kena register. Dan kos register itu tinggi. Tak ada orang yang nak buat. Pembekal homeopati TM Syafi pun tak nak register. Siapa? Di Kota Baru, homeopati Mulia pun tak nak register. Tak ada orang nak register. Register sebab benda tu bukannya semua datang dari India. Ada kadang-kadang Pakistan, ada kadang-kadang daripada Jerman. Jadi benda ubatnya sama tetapi daripada syarikat yang berbeza. Setiap syarikat bila berbeza, dia kena register asing. Kena register asing. Kena dapat lesen asing yang dibenarkan oleh KKM. Lepas tu mesti continue dari tahun ke tahun. So ini memang menyukarkan amalan perubatan homeopati. Bahkan sekarang kalau saya nak biokemik yang dah siap, yang berbeza daripada mother tincture, tak ada dah di pasaran. Sukar dapat. Kalau yang bawa masuk melalui kapal terbang mungkin ada. Yang sikit-sikit lah yang dibawa masuk. So itulah yang bekalan yang ada. Dan di samping itu juga saya menyarankan kepada sahabat-sahabat yang berminat dengan ilmu perubatan homeopati, belajarlah. Kita belajarlah untuk rawat diri kita, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, rakan-rakan kita, dan tak perlu charge. Kalau charge dia jadi isu lain sebab masuk dalam akta KKM, urusan rawatan yang dibuat dengan orang awam itu mesti kena denda maksimum dia berapa yang disebut. 25,000 ke 35,000, lebih kurang begitulah. So tak boleh buat. Kalau kita belajar sendiri, kita guna sendiri untuk diri kita, anak-anak kita, okey, tak apa. Tapi kalau lain daripada itu, kena pergi ke klinik homeopati berdaftar dan buat rawatan dengan dia. Dan masalahnya orang yang berdaftar ni pun, kalau setengah-setengah ubat yang tak ada dengan dia, kalau contohlah ubat sapu yang kita sebut, yang krim ke, dia mesti buat sendiri. Dia mesti, dia boleh buat bancuh lah, tidak susah. Bancuh dengan tincture, mother tincture tu, untuk jadikan krim. Tetapi selama ni, pengamal homeopati hanya menggunakan yang sudah siap daripada apa ni, mana, biasa ada sampel kat saya kat sini. Saya dah buat sampel dia. Ada. Dulu-dulu pun kita memang bergantung kepada import kita daripada India, Pakistan, Jerman, Dr. Rekesh umpamanya. Dr. Rekesh yang sahabat, ramai sahabat-sahabat homeopati mengguna ubat Dr. Rekesh. Dr. Rekesh selain yang berupa dilution, single dilution, yang lain semua tak boleh pakai. Semua tu, R berapa disebut? R16 ke, R25 ke. Semua tu, kalau ada yang digunakan untuk rawatan, dapat kat KKM, dia akan rampas. Dia akan rampas. Sebab itu tidak didaftarkan. Yang tak perlu daftar, yang dikecualikan daripada pendaftaran. Waalaikumsalam Puan Nurliza, ini sembang santai. Yang tidak perlu didaftar hanyalah single dilution. Dilution potensi 3x, potensi 6, potensi 30, potensi. Dilution itu memang dikecualikan daripada pendaftaran. Tapi nak bawa masuk Dr. Rekesh R6, pelbagai jenis art yang ada yang bukan single dilution, yang selalu digunakan untuk batuk, yang selalu digunakan untuk kadang-kadang untuk demam, penyakit-penyakit kronik yang susah nak cari remedi yang bersesuaian. Memang biasalah pengamal guna. Sekarang tak boleh. Kalau diketahui oleh KKM tak boleh. Sesiapa pun tak boleh. Melainkan Dr. Rekesh punya setiap
ubat dia itu didaftarkan, diregister, baru boleh guna. Okey. Ini kita kena faham sangat. Tapi mungkinlah masih ada orang yang pergi ke klinik homeopati yang bekas secara black market. Okey, ambil yang ni. Diam-diam. Diam-diam. Tapi, iyalah diam-diam kalau orang tak cerita, tak apalah. Kalau orang cerita, kalau pelanggan itu cerita, mungkin ada orang KKM yang pura-pura jadi pelanggan, dapat tahu anda memberi berapa untuk batuk Dr. Rakesh punya remedy, bukan single dilution, memang out lah. Kena saman lah. Memang itu keadaan. Okey, kita bangkit hari ni tak lama sekejapnya, sahabatnya. So, sebab saya nak bakar isu AI, Artificial Intelligence, yang memang akan mengurangkan banyak tenaga kerja manusia kerana digantikan dengan robot. Dan seperti mana saya sebut tadi, ke arah sistem robotik ini hanya sesuai dengan amalan perubatan arus berdana, perubatan moden. Kita tak boleh. Homeopati seperti juga pengamal lain, sistem dia merawat the whole person. Dia tidak boleh merawat kanser, dia tidak boleh merawat pesakit jantung, tidak boleh merawat pesakit COVID-19, tidak boleh merawat pesakit diabetes, tak boleh merawat semua. Walaupun dalam materi Amerika kita sebut sesuai, dalam Dr. Borik pun ada sebut, dalam apa pun boleh sebut, untuk influenza boleh, untuk ni boleh. Tapi kita tidak spesifik. Ada simptom-simptom tertentu baru boleh guna remedi tersebut. Ada sesak nafas umpamanya, ada kepucatan umpamanya, untuk kita guna arsenicum. Maknanya kita tidak boleh computerize dia untuk membuat grup di situ. Kita rasa homeopati memang kita ada grup. Ini orang arsenicum, ini orang belladonna, ini orang bryonia. Setelah kita tahu itu adalah constitutional remedy untuk pesakit berkenaan. Tapi kita tak boleh kata arsenicum ini untuk COVID-19. Kita tidak boleh kata digitalis ini untuk orang sakit jantung. Tak boleh. Sebab itu kategori penyakit ini tidak dibenarkan dirawat oleh orang selain daripada medical officer, medical doctor di klinik-klinik kerajaan atau swasta yang diiktiraf oleh persatuan dia lah, oleh KKM. Okey, itu isu. So, AI yang kita sebut tu memang dia boleh buat secara mekanistik untuk menggrupkan orang-orang tertentu di bawah penyakit apa, stage ke berapa, sampai satu stage kena masuk ke ward mana, ICU ke, CCU ke, dia banyak ward dia. Lepas itu, sampai satu masa tak boleh dijaga dengan tepat oleh doktor, dirawat dengan ni, pergi untuk ditidurkan, pergi pada satu mesin. Apa nama mesin dia, saya lupa dah. Ditidurkan di situ. So, dirawat oleh mesin. Lihatlah selepas beberapa hari, jika jantungnya baik semula, ataupun pernafasannya okey semuanya, dia boleh bangkit hidup balik. Kalau tidak, dia berlalu begitulah. Tapi benda itu dibuat, proses itu boleh dibuat. Pengambilan kerja-kerja doktor itu boleh diuruskan oleh mesin-mesin. Ini memang dah ada laluan ya daripada WHO. Kenapa kita nak perubatan moden untuk uruskan hospital dan pesakit-pesakit ini. Dia dah ada dah. Tapi kita tak ada. Kita tak boleh. Kita yang banyak guna mental, banyak guna ilmu, tak boleh. Walaupun ada sistem repertory yang kita boleh masukkan simptom-simptom itu, akhirnya boleh tunjukkan ubat. Tapi ubat itu untuk mencari dan merawat pesakit tersebut berasaskan simptom-simptom senarai. Di lain waktu, orang yang sama mungkin mendapat remedi yang lain, potensi yang lain.
So, dia tidak boleh jadi mekanistik seperti perubatan moden. Tak boleh jadi begitu. So, laluan kita ni, laluan perubatan alternatif, acupuncture ke, perubatan Islam ke, herba ke, homeopati ke, semua ni tidak boleh masuk dalam sistem untuk menjadikan sistem ini dirobotkan. Robotic system lah kita panggil. Itu artificial intelligence ni. So, kita tak boleh masuk kumpulan itu. Sebab itu, kita tertinggal lah. Tertinggal jauh. Walaupun 10 tahun, 20 tahun dahulu popular. Homeopati khususnya popular. Sebab bila kita masuk dalam kita ada sistem internet ni, kita boleh collect simptom daripada pesakit dari jauh. Saya pun ada buat dulu. Kita boleh ambil collect simptom daripada jauh. Okey, simptom dia apa-apa. Kita senaraikan, kita cari remedi. Okey, kita boleh dapat. Okey, awak memerlukan ubat ini, arsenicum ke, ferrum ke, apa ke, kita post kat dia. Kita adalah yang advance dari segi perawatan secara online. 10 tahun, 20 tahun dahulu. Memang berlaku. Dan saya pun kerap kali juga kita post. Tak perlu pesakit datang kepada kita untuk cek apa semua tu. Dia beritahu simptom-simptom saja. Kita boleh cari ubat. Kita boleh post kat dia. Dulu kita nampak bahawa kita advance daripada perubatan moden. Hari ni tak boleh. Kita dah terkeluar daripada landasan. Landasan dia dah ada. Diatur daripada WHO turun kepada KKM. Turun kepada hospital, doktor-doktornya, mesin-mesin sudah diatur. Orang yang masalah buah pinggang, failure, ginjal dia failure, kegagalan ginjal dia, dihantar ke sini yang ada semua mesin-mesin untuk menapis ginjalnya sini. Swasta pun wujud, boleh tarik orang-orang berkenaan. Lepas tu disediakan ubat-ubatan pula. Kaedahnya nak minum air berapa gelas, hanya boleh 1 gelas saja, 2 gelas ke satu hari. Semua tu dia dah ada lengkap. Dia dah ada. Sebab itu dia kata dia boleh dirobotiskan. Jadi ini sistem, robotik sistem yang kita tak boleh ambil alih. Okey? Ini perkongsian kita lah. Sebab saya pun mengalami, saya tahu sebab adik-adik saya 3 orang yang terlibat. Seorang yang pernah dialisis sampai 13-14 tahun. Senang aja pergi, maknanya dia boleh pergi, dia dekat dia, ini adalah pesakit dialisis, pergi hospital, boleh pergi, tunggu mesin mana dia pergi, itulah. So dialisis lah, dia pihak hospital bantu. Dia ada tempoh masa lah, bergantung pada orangnya. Ada orang mungkin sampai 3 tahun dah out. Sebab dia tak ada untuk pemulihan kita kembali seperti biasa, tak ada. Dia mesti semuanya mekanistik. Sakit apa pun dia boleh buat secara robotize. Pesakit boleh diklasifikasikan, lepas tu boleh dimasuk stage ke berapa, 1, 2, 3, 4, final stage dah tak boleh dah, hantar ke mana. Okay, itu semua ada. Dia hanya boleh buat dalam perubatan moden. Inilah. So, fikir-fikirlah sahabat. Ini saja sharing pagi ini sebab rancangnya tadi nak teruskan untuk buku Materia Medica Herba. So, inilah sedikit sharing mengenai trend amalan perubatan hari ini yang juga akan menggunakan artificial intelligence. Dia ke arah memekanistikkan amalan perubatan di hospital-hospital dan dalam sistem perubatan alopati. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana dapat online bersama pada pagi ini. Esok insya-Allah, hari ini sebab saya puasa, esok saya akan bicara mengenai Astarias rubens, remedi ke-96, Rare Remedies daripada buku Materia Medica Homeopati yang disaring daripada Dr. William Borik. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan anda semua sihat. Saya pun kembali sihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.